Assalamualaikum, nama saya Nur Samhana binti Muhammad Safian. Saya dari Grup 4. Saya Umar Adam, saya juga daripada Grup 4 dan kami di Bank British. Berdekatan dengan Istana Johor, kita juga mempunyai bangunan Bank British. Bangunan Bank British ini telah dibina dan digunakan semasa zaman pemerintahan Sultan Muhammad III. Mulai tahun 1889 ke 1890, bangunan ini digunakan sebagai bilik kebal untuk menyimpankan pitis atau wang pembedaran negeri dan dokumen-dokumen penting kerajaan Kelantan pada masa itu. Bangunan ini terletak di hadapan Istana Balai Besar dan kawasan ini adalah tapak asal bangunan pentadbiran Kerajaan Kelantan yang dikenali sebagai Opis Panjang. Bangunan Opis Panjang ini telah dirobohkan sekitar pada tahun 1940. Dalam tahun 1906, Negeri Kelantan mula mengeluarkan mata wang sendiri dikenali dengan nama pitis. Pitis ini diperbuat dari timah berbentuk bulat, berkeping dan berlubang di tengah dan nilainya adalah 5 keping bersamaan 1 sen. Selain dari pitis, jenis-jenis mata wang lain yang pernah digunakan di Kelantan pada kurun ke-16 hingga 19 ialah 1. Duit shilling kijang. 2. Dinar matahari. 3. Shilling emas bertulisan Arab di kedua belah muka. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzah binti Sokona. Saya dari Grup 4. Nama saya Nurin Nasyadrin Kristina binti Butini dari Grup 4. Kami di Masjid Muhammadi. Masjid ini diberi nama sebagai Masjid Besar Kota Baru. Masjid ini telah dibina pada tahun 1867 pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad II 1830 hingga 1886 dengan menggunakan kayu-kayu yang terpilih. Pengubahsuaian bangunan masjid daripada kayu kepada struktur konkrit telah dilakukan pada tahun 1922 dan telah dirasmikan oleh KDYMM Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Muhammad IV pada 31 Julai 1931. Masjid ini mengalami kerja-kerja pengubahsuaian dan pembesaran pada tahun 1959, 1968, 1976 dan 1987. Luas keseluruhan masjid kini adalah 10,600 kaki persegi dan boleh memuatkan seramai 2,400 orang ahli jemaah. Peranan Masjid Muhammadi di dalam penyebaran dan pendidikan Islam di Kelantan amatlah istimewa. Di sinilah beberapa ulama besar negeri Kelantan telah mengajar pelbagai ilmu agama. Di antaranya ialah Tuan Tabah 1840 hingga 1891. Haji Wan Ali Kutan 1837 hingga 1912 dan Tok Kenali 1868 hingga 1933. Sistem pengajaran di masjid ini mempunyai persamaan dengan pengajaran di Masjidil Haram. Maka di mana pelajar akan ke Makkah untuk menyambung pelajaran mereka setelah tamat pengajian di masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Afan daripada Grup 4. Nama saya Nur Sarah Sultan daripada Grup 4. Dan kami di Masjid Kampung Laut. Masjid Kampung Laut dibina pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1730. Masjid ini unik kerana ia telah berusia sekitar 300 hingga 500 tahun dan lebih menarik, ia diperbuat daripada kayu cenggal dan dibina tanpa menggunakan paku. Menurut sesetengah pendapat, Masjid Kampung Laut ini merupakan antara masjid yang tertua jika dibandingkan dengan Masjid Agung Demak yang terdapat di Pulau Jawa. Terdapat beberapa sumber yang berbeza yang menyatakan bagaimana Masjid Kampung Laut ini wujud. Sumber ini disampaikan oleh seorang sejarawan tempatan iaitu Encik Nikmat bin Nikmat yang mendakwa kewujudan masjid tersebut dapat disusul sehingga ke nenek moyangnya iaitu Raja Imam yang dikatakan membina Masjid Kampung Laut. Menurut beliau, kira-kira 400 tahun dahulu terdapat seorang putera dari Sriwijaya yang beragama Islam yang bernama Syed Mahmud yang juga digelar Raja Muda Laksamana. Putera ini telah berlayar keluar dari tanah Jawa selepas berlaku pergaduhan yang berpunca daripada perebutan kuasa atas pemilihan raja. Dalam pelayaran baginda ini, kapalnya telah dilanda ribut kencang dan terdampar di pantai selatan Siam. Sebahagian dari pengikutnya bermastautin di tepi pantai, manakala sebahagian lagi menjelajah ke darat dan bertemu sebuah kampung kecil bernama Kampung Laut. Syed Mahmud yang menukar namanya kepada Raja Iman membina masjid yang pada asalnya
dikatakan berupa sebuah wakaf terbuka untuk pondok kecil. Pada sumber kedua pula yang disampaikan oleh cendekiawan bernama Dr. Abdul Rahman Al-Ahmadi. Beliau dikatakan mengumpul sejarah lisan penduduk bersama kajiannya dan menyimpulkan bahawa masjid tersebut dibina 500 tahun dahulu oleh pendakwah-pendakwah campak. Mereka dikatakan berasal dari Pulau Jawa yang membawa pelan prototipe binaan masjid dengan tujuan membina 3 pusat Islam serantau. Abdul Rahman Al-Ahmadi mendakwa bahawa komponen binaan masjid-masjid itu telah dibawa bersama dalam pelayaran mereka untuk dibina di tapak yang ditentukan. 2 terdapatnya di timur Pulau Jawa yang salah satunya dikenali dengan Masjid Agung Demak. Manakala Masjid Kampung Laut merupakan masjid pertama yang didirikan oleh mereka sebelum mereka mendarat di Pulau Jawa. Dengan ini menjadikan Masjid Kampung Laut merupakan masjid terawal yang dibangunkan berbanding Masjid Agung Demak dan sebagai masjid terawal di rantau Kepulauan Melayu. Keseluruhan Masjid Kampung Laut ini dibina dari kayu cenggal manakala kekemasan bumbung menggunakan jumbin singgora. Di dalam masjid ini terdapat dewan sembahyang, mimbar, balai lintang, serambi, wakaf dan loteng. Balai lintang mempunyai bumbung berbentuk 5 dan kedudukannya di antara dewan sembahyang dan serambi besar. Wakaf pula adalah ruangan bagi jemaah duduk berehat dan berbual-bual ketika selesai menunaikan solat. Bahagian ini dibina berasingan tetapi paras lantainya disamakan dengan serambi sisi. Loteng merupakan tempat untuk beruzlah atau mengasingkan diri bagi tujuan menunaikan kepada Allah SWT. Dipercayai tukang yang membina mimbar tersebut khususnya ukiran kayu yang berkenaan terdiri lebih dari seorang tukang yang mahir. Hasil kepakaran mereka itu dicantumkan menjadi mimbar yang bersejarah yang sangat halus seni pahatnya. Motif-motif ukiran seni pahat pada mimbar tersebut adalah jenis salur bayu dan daun ketumbit dengan ukiran bentuk timbul pahat terus. Sebahagian daripada ukiran itu dicat dengan warna perada emas. Menurut Mubin Shepherd, dalam tulisannya mengatakan many old timber mosques in Kelantan, Terengganu and Patani contain flowered panels and pulpits carved in high relief. Bentuk mimbar dan seni kain menggambarkan kebijaksanaan cendekiawan tempatan dan pandai ukir Melayu Kelantan yang tinggi nilainya. Masjid ini pernah mengalami banjir besar pada tahun 1926 dan 1966 dan sebagai langkah berjaga-jaga atas usaha Persatuan Sejarah Malaysia, masjid ini berjaya dipindahkan dan kerja-kerja baik pulih telah dilakukan atasnya pada tahun 70-an bagi menyelamatkannya daripada ditenggelami banjir. Namun masjid ini dipindahkan ke tempat asal semula agar masjid ini boleh dianggapkan sebagai warisan oleh kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Tempat asalnya ialah di Kampung Laut 4. Pemindahan ini dilakukan dengan kerjasama Kerajaan Negeri, ECERDC, Jabatan Warisan Negara, Arkib Negara Malaysia, Muzium Kelantan dan jarak sejauh 22 km dari Nilampuri ke Kampung Laut. Waves. Tak balik, tolong pandang. Assalamualaikum, my name is Astaghfirullah. Assalamualaikum, my name is Astaghfirullah. Nama saya Umar Adam dan saya Why? Nama saya Umar Adam dan juga ya. Nama saya Umar Adam bin Muhammad Hanan daripada DRG daripada grup 4 dan kami di Bank Pitis. Kami di Masjid Muhammadi. Betul lah? Kita semua keadaan